wawancara 100 hari sukarelawan belia, dan narasumber kita pada hari ini, dua narasumber akan mengongsikan sedikit sebanyak mengenainya, iaitu yang pertama narasumber kita Yang Mulia Muhammad Amirul Sazmi bin Ibrahim, Pegawai Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, pengasas bersama Sukarelawan Belia dan penolong Ketua Operasi Sukarelawan Belia. Dan juga selanjutnya Intan. Ya, dan seterusnya kita ada seorang lagi tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Ajah Nur Mona Saliana, iaitu Suzy binti Haji Muhammad Saleh, itu pengasas bersama Sukarelawan Belia. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudi untuk bersama kami di Ramai Pagi untuk hari ini, memberikan sedikit motivasi lah kepada belia-belia kita ni, sedikit sebanyak mengapa pentingnya belia kita ni untuk menjadi seorang sukarelawan. Sedikit sebanyak lah. Ya. Sebagai mukadimah mungkin dapat Intan kongsikan sedikit. Dan juga ya dipahamkan pada 25 Jun yang lalu telah pun dilancarkan majlis pelancaran video klip 100 hari sukarelawan belia dan warta belia edisi pertama. Jadi mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu 100 hari sukarelawan belia ini. Okey, silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap pada dengan 100 hari sukarelawan ini adalah kita ni ingin melihatkan macam mana perjalanan awal sukarelawan belia daripada mula ditubuhkan pada 17 hari bulan Mac yang lalu sehinggalah kepada hari pertama mula beroperasi secara penuh di pusat bahagia, dan sehinggalah pada hari ini telah berpindah tempat ke Indo Stadium, Kompleks Sukan Negara, dan kalau kita ni lihat perjalanannya tu 100 hari itu adalah satu tanda aras ataupun satu kejayaan kepada semua orang yang terlibat di dalam pembentukan sukarelawan belia, sehinggalah kepada semua sukarelawan yang terlibat dalam memberikan bantuan, menyalurkan bantuan, mengongsikan buah fikiran, sehinggalah ia boleh kita ni katakan ia adalah satu pencapaian yang sangat baik, sehinggalah hari ini barangkali kita ni sudah dapat mencapai kepada 1,616 orang yang berdaftar di dalam sukarelawan belia, dan banyak adalah kalilah banyak manisnya, banyak juga pahitnya dalam perjalanan 100 hari ini. Barangkali Puan Ajah Mona pun ada sesuatu kan dikongsikan. Mungkin dapat dijelaskan. Ya, biasa kalau kita lihat 100 hari sukarelawan belia, kadang kalau awal-awal kita didengarkan macam cerita movie 100 hari. Tapi kalau 100 hari ini kira-kira dalam lebih kurang 3 bulan, betul? Ada ceritanya tersendiri, pahit manisnya. Jadi kalau diadaptasikan dalam sebuah filem pastinya meletup ni. Jadi mungkin dapat dijelaskan oleh Puan sendiri, apakah dia antara sinopsisnya? Ya, okay. For ini kan sukarelawan belia is pertama kali ditubuhkan sebagai live operation center for sukarelawan belia, where in line of the COVID itself kan, kita ni belum ada SOP tersendiri kan for the sukarelawan belia. So di sana tu macam we try to build every day is actually a learning factor for every one of us. Untuk pembaikan, bagaimana untuk membantu our nation ni, and then macam mana untuk menangani bersama dengan tugas-tugasan yang telah diberikan. Pasal tugas-tugasan yang telah diberikan ini bukannya satu, bukannya dua, tapi pelbagai-bagai tugasan bersama untuk membantu Kementerian Kesihatan dan berbagai agensi-agensi yang terlibat juga lah. So sukarelawan belia itu pun we are terlibat juga not just untuk membantu semasa COVID itself, but juga we are doing kemasyarakatan, which is side of the COVID lah, yang impact terkena dengan terhambat dengan kesulitan semasa COVID itself ni. So kalau diikatkan macam pahit-pahitnya, manisnya itu pun macam pelbagai lah. Kalau di flashback semali cerita-cerita tu macam ada je lucunya, ada je marahnya, ada je geramnya. Tapi ini ragam kehidupan. Betul. So it's warna-warni kehidupan. Jadi pastinya sepanjang mereka berkhidmat ya. Jadi apakah antara cabaran-cabaran yang sukarelawan belia kita ni hadapi dan bagaimana mereka menanganinya? Okay, cabaran ni lebih penting pula. Banyak ni soalnya. Mula-mula semasa COVID itu, everybody is takut. Betul. Okay, macam what if diorang terkena, what if macam
we don't know that we are carrier, and then whether kita punya PPE itu nyorang enough or not. So macam inilah mula-mula jua untuk mendapatkan sukarelawan belia adalah sukar. Betul. Pasalnya we have to minta permission daripada parents, ada pembenaran parents, and then juga nyorang kemahuan volunteer staff juga untuk itu. Pasal pelbagai isu yang timbul, macam masa, nyorang memahami tugas-tugasan, whether it's high risk or low risk. Masa itu memang susah untuk kami macam memaklumkan apa yang dibagi adalah low risk. Tapi kalau dilihat semasa awal masih hangat-hangat COVID itu, orang akan menyatakan mostly is high risk. Semuanya high risk. Jadi kalau mengikut dari peringkat umur mereka itu sendiri, dari umur sejak mana yang dibenarkan? 18 tahun ke atas. Sehingga yang not vulnerable punya age lah tu. So which is more on 50 ke bawah, 18 ke 50. Tetapi jika ada belia-belia di luar sana yang macam ada some of that, orang bersemangat jualah untuk orang to do tasking membantu, which is very very low risk. Some macam yang benar-benar mau, and then parents diorang pun membenarkan. So we ask them to have a consent letter lah, hitam putih. Macam to have a proper correct procedure lah. And then macam parentsnya pun kadang-kadang orang bekerjasama juga membantu. And then macam to give orang pengalaman kepada anak-anak mereka. Betul. Jadi apa yang kita saksikan, apa yang saya pegang ini merupakan apa yang difahamkan adalah dibuat hasil daripada belia ataupun mungkin ada kanak-kanak yang buatkan. This one is actually salah satu daripada inisiatif sumbangan daripada syarikat anak tempatan yang banyak membantu sukarelawan semasa COVID-19 ini juga. So ini adalah macam bagi motivation and semangat kepada sukarelawan belia di sana yang ada collaborate sama sukarelawan belia. So this is like a token of appreciation. Betul. Dan juga tadi sempat juga kita sedikit berbicara, ada lagi satu barang, buku handy yang telah pun dihasilkan oleh belia kita ni. Mungkin dijelaskan. This is the first version yang dihasilkan daripada anak tempatan syarikat ini. But there's another one version. Masa di stoknya habis dah lah, habis. We are given out everybody about that one. So salah satu buku itu actually dihasilkan oleh anak remaja, considered remaja lah, 9 tahun. And then ia hasil lukisannya, dari hasil lukisannya dengan menggunakan her own pocket money, membuat this handybook untuk diserahkan kepada sukarelawan-sukarelawan as a thankful from her to all the sukarelawan yang terlibat. Masya-Allah. Jadi itu antara sumbangan yang telah pun diberikan untuk beri semangat kepada sukarelawannya. Alhamdulillah. Jadi kalau dari Tuan sendiri, pasti dalam 100 hari dalam sukarelawan ini, apakah pengalaman ataupun saat-saat yang tidak dapat dilupakan? Ya, kalau kita cakap pasal sukarelawan ni macam secangkir kopi lah. Ada pahit-pahit, ada manis-manis juga. Jadi dalam tempoh 100 hari ini, pengalaman-pengalaman manis yang dapat saya lupakan adalah this is the first time apabila kita ni menubuhkan satu sukarelawan, dan sukarelawan ni bukan saja menumpukan kepada satu agensi saja, tetapi kepada multi agensi, dan kita ni dapat bergerak bersama-sama. Dan itu adalah kenangan yang paling manis bagi saya, kerana COVID menyatukan semua sukarelawan, para belia dan pada orang awam lah secara umumnya, untuk sama-sama kita ni menangani daripada penularan wabak COVID ni lagi. Dan seterusnya barangkali kita ni lihat dululah macam mana orang ramai itu sangat prihatin, terutamanya di dalam memberikan barang-barang sumbangan, membantu projek-projek kemasyarakatan. Dan kita ni lihat di sana tu betapa orang ramai itu memberikan sokongan penuh kepada pelaksanaan projek-projek di bawah, bukan saja di bawah sukarelawan belia, tapi saya percaya di semua projek-projek yang telah disediakan ataupun telah akan dilaksanakan. Jadi Tuan dan juga Puan, kita akan saksikan satu video ini. Jadi bagaimana kalau kita saksikan bersama, dan kita akan kembali selepas ini. Maka lindungilah dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitan.
Kita dengan tulus ikhlas merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas sumbangan tenaga dan buah fikiran yang dihulurkan oleh semua pihak, termasuk orang-orang persendirian dalam membantu kerajaan Beta menghadapi detik-detik yang mencabar ini. menjadi sukarelawan belia kerana dapat membantu negara dalam menenangi wabak COVID-19. Saya sebagai salah seorang jururawat yang bertugas di Hospital Ripas, dengan adanya bantuan daripada sukarelawan belia, saya terasa sangat terharu dengan bantuan yang diberikan kepada mereka kerana mereka sanggup meluangkan masa yang terluang untuk menolong kami menangani COVID-19. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Menolong untuk membersihkan rumah seperti macam contoh di sana seperti misi rumput dan ada yang di dalam sepertinya macam nyapu-nyapu, membersihkan dapur ataupun bilik tamu. Dan kami pun sebagai sukarelawan belia ialah untuk menolong saja. Menolong orang-orang yang tidak berkemampuan itu. No, honestly, when a person, when you see them, they're susah, and when they pray for you during the keadaan, you know that feeling is just, you cannot describe the feeling. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Tinggi-tingginya kepada para sukarelawan belia kerana telah mencapai 100 hari bersama-sama kita berjuang. Menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas keprihatinan Baginda kepada kami sukarelawan belia. Juga tidak lupa diucapkan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa dan penjaga yang sama-sama menyokong usaha kami ini. Kepada semua penyumbang yang berhati mulia, terima kasih atas segala sumbangan yang bis kita hulurkan kepada kami selama perjalanan 100 hari. Mari sertai kami sukarelawan belia. Kita berjuang bersama. Ya udah, itu dia video klip 100 hari sukarelawan belia dan Warta Belia edisi pertama. Memang terharu rasanya. Sedikit motivasi lihat, juga untuk tadi semangat betul, yang memang amat berkobar-kobar dan juga mungkin dapat kita serahkan bersama dengan narasumber kita. Mungkin dapat dijelaskan sedikit. Tadi ada kata ni sentuh katanya video itu bukannya satu production ataupun syarikat. Jadi mungkin dapat dijelaskan lagi. Gabungan daripada beberapa syarikat, semuanya daripada belia dan anak tempatan tersendiri. If I'm not mistaken, 6 buah syarikat, yang bergabung bersatukan all dorang punya footage dan dijadikan sebagai satu penghasilan video klip.
Jadi sumbangan itu bukan saja daripada keringat ataupun peluh yang perlu mengangkat dan sebagainya, tapi dari sana juga kita ni boleh lihat ada juga dari segi sumbangannya. Dan juga yang kita saksikan daripada Puan Mona Saliana sendiri memakai vest. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit. Okey, sumbangan vest terdiri daripada beberapa buah syarikat dan juga individu-individu tempatan. Vest pertama yang tadi dilihat dalam video yang warna kuning melambangkan kebanggaan of our negara itself, like, and then dengan panji-panji anda Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang mana sememangnya Sukarelawan Belia adalah di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So hasil gabungan itu, the first version of the vest is very simply everyone is memakai yang sama, tapi untuk membezakan orang, whether ia orang itu ada dilantik sebagai LO ataupun sebagai patrol officer. So ada second version of the vest itself, dan apa yang saya pakai pada ketika ini adalah the third version yang kebanyakannya hanya dipakai oleh Belia, Sukarelawan Belia yang di bawah under kemasyarakatan. Baik, sebenarnya banyak yang ingin kami tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Apakah juga kata-kata motivasi mereka? Namun masa itu mencemburui kita, Intan. Ya, betul. Dan walaupun kita ucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Amirul Syazmi bin Ibrahim, dan juga kepada Puan Ajah Nur Mona Saliana Suzi binti Haji Muhammad As-Saleh. Terima kasih Puan dan juga Tuan atas kesediaan datang ke studio Ramai Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.